Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita boleh sambung majlis ta'lim ikhwatul iman. Alhamdulillah. Kalau ikut kita punya penanda ini, bab yang ke sebelah, muka surat 117, tajuk berkenaan dengan perayaan Maulud Nabi. Mau ni cari pasal tajuk berkenaan dengan, bagus tajuk ini. Tajuk ini ikhwan, kalau secara ilmu dia bagus, tapi secara emosi dia tidak bagus. Dia mengganggu emosi orang. Cumanya seperti kata apa, semalam jumpa ustaz Zulfaqar bang, Ustaz Zulfaqar. Ustaz Zulfaqar punya perkataan, dia kata manusia ini kalau dia letak dalam hidup dia emosi dan taksub, dia tidak boleh berubah. Taksub bahasa Arab ikhwan, asabah ni maksud dia apa? Tutup mata dan rabakan tangan. Sedangkan depan itu ada, orang putih kata lighting. Betul kan? Bahaya. Orang nak ambil gambar kan, dia kata ready, lighting penting. Kalau tak ada lighting, main pelakon kulit lagu ni tak nampak. Cahaya itu penting. Tapi ada orang dia taksubi. Apa dia? Dia tutup mata ketika cahaya datang. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa dia? Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun. Hujan turun lebat, kemudian kilat sambak menyambak. Ada orang tidak nampak, itu cahaya kilat, ini bunyi guruh, dia tak nampak. Sebab dia melarikan diri. Dia ja'aluna asabi'ahu. Dia takut bila kilat bagi dia punya apa, flash dia tu kan, dia ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Dia masukkan jari dalam telinga, dia tutup, dia takut. Dan kalau dia mau mendengar, dia boleh beza antara bunyi letupan dengan bunyi guruh. Dia boleh beza antara cahaya petir dengan cahaya-cahaya lain. Dia boleh beza. Tapi dia tak mau. Dia pejam mata, dia menyorok ke satu tempat. Maka apa akan jadi ikhwan? Dia tidak bertemu dengan petunjuk ilahi. Dalam surah Al-Jathiyah Allah katakan, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa basarihi ghishawa. Apakah kamu tak melihat orang-orang yang mereka itu menjadikan hawa mereka itu sebagai ilah? Dalam bahasa Melayu kita panggil hawa nafsu. Tapi kalau kita tengok dalam kamus, saya ingat kamus yang paling mudah, kamus Arab Munjid. Ini satu naskah aja kamus dia, macam Marbawi macam tu. Pada perkataan hawa, dia kata apa makna hawa? Kita panggil hawa nafsu. Dia kata hawa bermakna iradatun nafsi, mengikut kehendak hati setelah keterangan itu ada di depan. Al-bayinat itu ada. Apa al-bayinat? Keterangan-keterangan. Tapi iradatun nafsi, kita ikut selera. Apa orang Melayu ada pepatah, apa, alang-alang celup pekasam, biar sampai ke, tak apalah, pekasam boleh makan, tangan boleh basuh. Tapi kalau kebenaran, alang-alang aku dah sesat terus. Jangan begitu. Itulah yang dikatakan apa dia? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah
fiha kutubun qayyimah. Ini dua golongan ini, ahlul kitab dan musyrikin. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka kata, kami tak akan ikut kebenaran sehingga datang kepada kami al-bayyinah. Nama pun surah al-bayyinah. Jadi al-bayyinah itu kalau kita terjemah Melayu bermakna keterangan, bukti. Apa dia bukti? Maka Allah bagi tahu, apa lagi bukti yang kamu nak? Al-bayyinah itu apa dia? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Itulah al-bayyinah. Al-bayyinah itu Allah hantar seorang rasul, Rasulun minallah, rasul daripada sisi Allah, yang membaca lembaran-lembaran yang suci. Kalau ini kamu tidak iktiraf sebagai bayyinah, apa lagi bayyinah yang kamu nak? Apa lagi yang kamu nak? Semua rasul datang dengan bayyinah. Kerana itu ikhwatul iman, kalau iradatun nafsi bermakna Allah kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ini orang, kalau kamu tengok rentak hidup dia, datang kepada dia kebenaran, tapi dia ikut iradatun nafsi. Kan saya selalu kata, ini pun orang marah juga, kuman. Kenapa itu kuman? Kitab. Ustaz tu, ustaz ni kan, majoriti, adat, masyarakat, kita punya niat baik. Jangan itu jadi penghalang. Al-bayyinah. Kemudian kadang-kadang dalam ilmu ni ikhwan, macam dalam surah An-Nisa, ada buku yang menarik. Nama dia A'lamul Muwaqqi'in oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ada ustaz tanya dengan saya, Syekh, dia panggil saya Syekh, mamak ada Syekh. Saya bukan Syekh. Kata, Syekh nak tanya ke enta, enta boleh cakap Arab tak? Saya kata tak boleh. Enta duk sebut nama kitab ni, dia kata, anak duk tengok kitab Arab, enta tak boleh Arab. Habis macam mana enta rujuk? Saya kata tak ada masalah. Saya kata kita ni orang istimewa kan, habib-habib kan kita ni, boleh jumpa Nabi, mimpi Nabi, kan susah apa masalah dia. Kalau tak tahu Arab, tak boleh buat rujukan ke? Kita orang nak kena mengaji Arab baru boleh rujuk, enta tak tahu Arab boleh rujuk ha? Kita mainlah, saya ajak zikir. Kita ada zikir tak boleh orang putih, tapi tahu orang putih. Main tengok, sebulan 50 masuklah zikir ni. A'lamul Muwaqqi'in, sangat menarik. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia mengupas ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Tapi sebelum sampai ayat ini, dia ada satu ayat, dalam satu ayat tu baris di atas, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu perenggan pertama. Perenggan kedua, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Sangat menarik. Sangat menarik. Itu Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri. Nanti ada dalam surah An-Nisa tentang ulil amri itu juga boleh jadi di kalangan para ulama. Umara boleh jadi ulil amri. Rujuklah. Kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Kemudian di kalangan ulil amri, siapa dia? Oh, dalam agama ni ulama lah sebagai pemimpin kita. Dalam hal keduniaan, umara lah sebagai pemimpin kita. Taatlah pada mereka, ikutlah. Mana ulama kita nak ikut. Tapi datang ayat di bawah, fa in tanaza'tum, ikutlah. Dan ini satu pandangan daripada Syekh Utsaimin juga menarik, ketika Syekh Utsaimin memberi syarahan kepada Riyadhus Salihin. Itu bila sampai pada hadis di bawah bab salat tarawih itu, Syekh Utsaimin memberi huraian kepada hadis ini. Dia kata, nak sembahyang tarawih 20 rakaat ke lebih daripada tu ke, sembahyanglah ikut suka.
tak usah balah, dia kata. Tetapi kalau berlaku perbalahan, selagi tak balah, selagi tak berkelahi, ikutlah. Berapa rakaat nak buat, selagi lutut kuat. Orang Pulau Pinang kata tutuh bila. Selagi lutut kita kuat, berapa rakaat nak buat, atas hang lah. Ask yourself, mampu tak? Surah panjang ke pendek, diri hang sendiri. Kalau nak kumpul riwayat ni, dia kata banyak sangat, ikutlah. Sebelah kau buatlah sebelah, 13 kau buatlah 13. Ini kita tengok dalam Al-Um, dalam bab sembahyang witir, Imam Syafi'i kata dia masuk ke Madinah, orang Madinah sembahyang 38 rakaat tarawih, campur witir satu, 39. Ibnu Taimiyah pula bahas, ada mazhab sampai 49 rakaat. Saya ingat lagi Syiah 100 rakaat. Nak sembahyang sangat. Tapi tak buat. Tapi menarik kata Syekh Syekh Utsaimin berkenaan dengan ayat ini, fa in tanaza'tum, apabila mula berlaku tak seimbang. Tanazak dalam bahasa Arab ni dia lebih tinggi daripada ikhtilaf. Ikhtilaf ni bermakna beza-beza pandangan sikit. Awak 20, saya sebelah, itu nama dia khilaf. Jalan lah. Tapi tanazak ni dia sampai peringkat orang Kelantan kata bergegeh. Tumbuk dah meja. Siapa kata lagu ni? Siapa kata lagu ni? Orang naik dah. Mata merah menyala. Hatta belah hantu raya pun merah macam belah hantu raya. Dia mula tengok orang pun semacam aja. Tengok macam mana SB Meriki, orang dia tengok satu macam. Tanazak bila berlaku insiden macam ni punya serius, Quran menghazafkan ulil amri. Quran kata kamu dah tak boleh rujuk dengan siapa-siapa. Fa in tanaza'tum, kalau kritikal macam ni kamu berkelahi dah, masyarakat dah tak seimbang dah, maka ulil amri tak boleh rujuk, ulama dah tak boleh rujuk. Habis nak rujuk kepada siapa? Farudduhu ilallah war rasul. Hanya dua tempat sahaja kamu akan dapat keputusan, Allah dan Rasul. Kata Syekh Utsaimin, orang nak sembahyang lah banyak mana pun, tapi bila berlaku insiden ini, mereka mesti kembali kepada rakaat Rasulullah, mesti kembali. Maka di situlah Allah katakan, in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, kalau kamu ada iman kepada Allah. Jadi seolah-olah ada satu open check. Kita percaya dengan siapa ikhwan, huraian dia, ulama ini, ulama ikut. Tapi bila ada suatu pertelingkahan, tempat kembali, itu saya bak tadi dalam A'lamul Muwaqqi'in, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia menyatakan, dia kata berdasarkan ayat ini, kata dia, al-amru amrain la thalithuhuma. Di sini urusan cuma ada dua, tidak ada yang ketiga. Ima kau merujuk kepada Allah dan Rasul, ataupun ima kau merujuk kepada hawa nafsu. Tidak ada urusannya ketiga. Tadi iradatun nafsi, kita kena kembali. Fa in tanaza'tum, kembali kepada Allah dan Rasul. Mesti kena buka hati kita menerima, kena latih tazkiyah jiwa kita. Kita kena menerima, dan kita nak terima ini Allah dan Rasul, bukan nak terima orang sembarangan. Bukan nak terima sembarangan. Kita nak menerima Allah dan Rasul. Maka bila jadi keadaan macam tu, kita kena ingat hadis Nabi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Aku redha Allah sebagai pencipta aku. Aku redha Islam agamaku, dan Muhammad adalah utusan Allah kepada aku. Inilah keputusan kita. Jangan ada hawa nafsu, iradatun nafsi. Tadi Quran kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kalau dia ketepikan Allah dan Rasul, dia pakai kehendak dia. Saya pun bukan calang orang, guru saya ni pun orang lain seokok peti api, dia tak payah peti api, menyala lagu tu aja. Bukan calang orang guru saya. Kalau awak buat lagu tu, kalau awak buat demikian, awak tidak ada jiwa yang menyerah diri kepada Allah dan Rasul. Sampai bila-bila awak tak akan bertemu dengan kebenaran. Tinggalkan semua orang alam ini, kita tinggalkan, kembali pada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai', betul, fi syai', sikit aja perbalahan itu, kembali pada Allah dan Rasul. Jangan sampai perbalahan tu besar tak kembali. Syai', jamak dia asya, syai' sikit, tapi di tanazak, nak berkelahi, kembali pada Allah dan Rasul.
Jadi inilah ikhwatul iman, kita katakan ilmu. Kita kena benarkan ilmu tu dia masuk dalam jiwa kita, dia didik kita. Kalau tidak, Allah kata wa adallahu Allah wa ala ilmin. Allah kata aku tak peduli hang ada ilmu, aku bagi hang sesat kalau hang tak merujuk kepada Allah dan Rasul aku. Inilah ikhwan, kita duk mengaji siang malam pagi petang. Bila masa tu masa kita diuji oleh Allah nak buat keputusan, apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Antara Rasulullah dengan manusia-manusia pilihan lain. Takkan kita tak tahu nak buat pilihan? Kita kata Rasulullah tak buat benar. Yalah, memang Rasulullah tak buat. Tapi yang buat ni bukan calon orang. Ini orang saya nak cakap, walaupun dia bukan Nabi, tapi dia pernah jadi imam serentak Lohok. Satu di Sepang, kedua di Shah Alam. Lohok serentak dia jadi imam. Kita kata kita jam. Kita jadi jam, pasal tak bawa belantak jam. Artinya dia ini ada manhaj yang dia tak clear. Ada manhaj, ada satu metod pelajaran agama, dia tak selesai lagi. Kita kata awak kena tinggalkan semua orang. Ini Rasulullah. Awak tahu kan makna Rasulullah? Ini dalam hadis Bukhari, Nabi kata siapa yang lebih berilmu tentang Allah kalau bukan aku? Tak ada, semua di bawah Rasulullah. Mana sama tara pun tak boleh. Nanti Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ada kitab yang bernama Majmu' Tauhid. Pandangan fatwa Ibn Taymiyah dihimpunkan dalam kitab itu 10 perkara membatalkan iman. Di antaranya yang membatalkan iman apa dia? Apabila satu orang beriktikad ada orang lain tak perlu ikut syariat Rasulullah, dia boleh keluar daripada Islam. Dia boleh keluar daripada Islam. Kalau ada orang beriktikad, ima diri dia, ima orang lain, guru dia ke siapa ke, ini kita ni kepada satu makam kedudukan, kita tak ikut cara Rasulullah pun tak apa, kita boleh berlain. Kalau ada orang beriktikad demikian, dengan dia mengetahui kebatilan etikad itu, dia masih nak pegang lagu tu, 10 perkara yang membatalkan Islam. Dia kata apa dia? Dia kata kau ni keluar daripada Islam. Kenapa ya kawan? Tidak ada orang lebih tinggi, na'udzubillah, setaraf dengan Rasulullah pun tak ada. Untuk umat akhir zaman ini, Rasulullah orang yang paling tinggi. Yang kedua, dia kata apa dia? Apabila satu orang menyatakan Rasulullah bagus, tetapi ada petunjuk kedua lebih baik daripada petunjuk Nabi ataupun setaraf dengan petunjuk Nabi, dia boleh keluar dari Islam. Nabi sebut fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada petunjuk lain melainkan petunjuk Nabi. Pasal itu dalam membuktikan petunjuk ikhwan dalam disiplin ilmu, kita ada ilmu sanad, kita ada ilmu matan. Senangkah kita nak declare ini dari Nabi, ini bukan daripada Nabi? Kalau ini daripada Nabi, tiba-tiba bukan daripada Nabi, kita bohong. Kalau ini daripada Nabi, tiba-tiba kita tolak, kita menolak wahyu. Dua-dua keadaan yang cukup berbahaya. Jadi nak membukti sesuatu daripada Nabi, mana sanadnya, mana matannya, apa kedudukannya, sahih ke, daif ke. Dan ada perbicaraan dalam ilmu hadis. Rijal hadis, ada jarah, ada ta'dil. Rijal tu ditapik, diterima, ditolak. Ada orang hebat dia, tapi ada kritikan para ulama. Sebahagian kata tak bagus, sebahagian kata bagus. Didahulukan kritikan yang tak bagus daripada bagus demi memelihara hadis. Itu disiplin dia para ulama hadis buat. Karena itu ikhwatul iman, ada orang bila kita kata tinggallah semua orang sementara, lapanglah dada, mari mendengar daripada Rasulullah. Apa cara Rasulullah? Kita nak berselawat ke, nak berapa ke, dengar sesat daripada Rasulullah, dengar sesat. Lepas tu baru daripada orang lain. Awak macam menghina orang, ke situ pula. Kalau dia pakai, itulah kamus dia pakai, Jahanam kita. Jahanam. Ya Rasulullah, Allah suruh kami berselawat kepada Rasulullah, tapi kami tak tahu. Tapi kami tahu bagaimana nak bagi salam pada Rasulullah. Ini yang mendengar ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia dengar sahabat datang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam nak sebut salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, kami tahu.
Tapi turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lepas tu pula dalam solat kami kena selawat pada Rasulullah. Macam mana yang kata selawat ni? Ikhwan, ayu apa pula lah tadi? Imagine, boleh bayang tak sahabat orang Arab tiba-tiba tak tahu nak buat gubahan-gubahan selawat? Kita orang apa? Bukan orang Arab, Jawa ada, macam-macam ada kita ni. Tiba-tiba kita tahu, sahabat tak tahu. Are you crazy? Apa yang cuba kita bayang ni? Kenapa? Kerana selawat ibadah. Inilah selawat kepada kekasih Allah. Awak nak pakai ayat apa? Awak nak pakai baris apa? Awak tahu tak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bila sahabat kemukakan soalan itu, apa jadi? Fasakata Rasulullah. Nabi diam. Ikhwan, orang bertanya kepada dia, bagaimana nak selawat pada dia? Antu tanya soalan pada saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang soalan ini? Jawab direct. Pada pandangan saya, cepatnya. Baginda diam. Baginda diam, ikhwan. Kenapa? Kerana bukan baginda yang suruh umat selawat kepada diri baginda. Baginda tidak pernah sombong dan ujub. Yang suruh itu Allah dan baginda Rasulullah. Baginda diam. Tiba-tiba Allah mengarahkan para malaikat menurunkan sirah selawat. Qala faqulu. Nabi kata, sebutlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, yang kita baca dalam tahiyat akhir. Apabila sahabat dapat ini, ikhwan, sahabat terus berselawat dengan ini. Bagaimana umat hari ini, ikhwan? Bagaimana umat hari ini? Tak berpuas hati. Saya bukan nak kritik, tapi kalau tak kritik, orang tak tahu. Kalau kritik, jadi masalah. Semua kes besar-besar duk main ni, tak habis lagi. Dengan majlis fatwa tak selesai lagi, dengan mahkamah tak habis lagi. Lepas ni pakat duduk dalam dalam mah dah duduk luar. Tapi saya menyatakan, kenapa kita berselawat dengan kalimah madat Rasulullah? Mana sahabat pernah pakai, kawan? Ini turun daripada langit. Tiba-tiba kita meninggalkan sirah langit, kita pakai madat Rasulullah. Iyalah, kalau saya kritik lagu tu, isu besar dalam negara ni, ikhwan. Tetapi berapa banyak umat duk pakai kalimah itu? Tak sensitif ke kita dengan agama ni? Tak sensitif ke kita? Para-para ilmuwan, para-para ilmuwan. Tapi sepatutnya yang menegur ni bukan saya, orang ada PhD agama. Tapi dah semua tak kata apa. Kan dalam kaedah dia kata apa dia? As-sukut alamatul ridha. Bila awak diam terlampau lama, kan, zaman anak dara dulu lah, zaman saya menikah dulu tu 48 dulu. Dia kata ni, setuju tak anak dara dulu? Diam. Dia lain orang lain, setuju. Bapak tak tanya lagi. Bapak tak tanya lagi, setuju tak? Orang dulu dia sengak dia. Terlampau lama datang kaedah as-sukut alamatul ridha. Dia diam tu, dia setuju lah tu kot. Ya ikhwan, dari segi bahasa, madat bermakna tolonglah. Rasulullah tak akan bagi pertolongan kepada kita, ikhwan. Baginda dah wafat. Yang boleh bagi pertolongan kepada kita Allah. Kenapa kita tak kata madat ya Allah? Madat ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Itu bahasa paling tepat kalau nak pakai. Tapi kalau kita nisbah selawat, tak apalah kalau ada madat sekalipun. Tapi bila jadi tanazak, tinggalkan sebentar. Ini tanazak, ini arahan daripada An-Nisa tadi. Ayat berapa? 60, 62, 63 begitu. Tinggal sebentar dunia dan kembali kepada Allah dan Rasul. Bagaimana sahabat berselawat? Bagaimana mereka? Dan selawat Ibrahim. Hari ini, ikhwan, bukan kata satu selawat, 800 selawat ada. Tak tahu kelebihan ke mana. Hanya memakai kelebihannya umum. Siapa berselawat satu pada Nabi, Allah berselawat kepada dia 10. Adakah satu selawat kita pada Nabi Allah bagi 10? Selawat yang kita masukkan sampai 1000, 1000, 11, 800 ni,
ataupun selawatnya Allah turunkan daripada langit yang sahabat telah pakai. Ini saya katakan ikhwan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Susah ikhwan, pasal kita ada iradatun nafsi. Kita ada ni yang kita tengok, yang kita dengar, yang kita faham, yang kita belajar, kemudian dia satu keputusan kita kena buat. Itulah dulu saya pernah kata, apalah susah sangat orang bukan Islam ni nak masuk Islam, kan? Saya pernah cakap lagu tu, ada kawan dia mengislamkan orang. Dia kata, Ustaz, susah. Saya kata, susah apa? Duduk depan Tok Kong, bagi kat dia rokok sebatang. Isap tak? Tak isap Tok Kong tu. Kalau isap bukan Tok Kong. Kita apa masalah? Kita susah Tok Kong tak boleh tolong. Kawan kata, Ustaz, ini orang bukan Islam. Dia beranak daripada perut mak dia, telah diberitahu pada dia, itu Tuhan. Bukan sehari, bukan 2 hari, 30 tahun. Tiba-tiba dalam masa 1 saat Ustaz beritahu yang dia percaya 30 tahun itu sebagai Tuhan. Ustaz dalam masa 1 saat Ustaz kata bukan Tuhan. Apa jadi kat dia? Dia nanti kata kat Ustaz, are you crazy? Bagaimana dia nak pisahkan kepercayaan dia kepada satu yang bukan Tuhan? Dia telah percaya itu Tuhan. Tiba-tiba Islam datang, dalam 1 saat Islam nak kata, ni bukan Tuhan. Nak perang dengan dia. Ustaz, kalau Ustaz boleh faham yang tu, inilah Ustaz, selawat ke, qasidah ke, marhaban ke, berapa ratus tahun dah jadi daging darah umat. Tiba-tiba Ustaz baru berapa hari mai, Ustaz bagi tahu madat ni semua tak boleh. Ustaz ingat orang boleh buang lah. Orang nanti report, Ustaz timbangkan nasi kandak dalam ni. Ya. Ustaz harap orang macam tu. You think this magic? David apa? Lama dah tak keluar David tu. Mana ada TP pun tak tahu kan. Satu macam magic dia boleh buat. Petik lagu tu menyala api, terbang kan. Mr. David kita, menega pasal malam-malam tak tahu lah ni dia. tak keluar dalam televisyen. Dulu tembok Cina kan, dia masuk apa Tok Kong orang putih tu kan, dia bagi hilang. Ya, Ustaz ingat magic lagu tu ke Ustaz? Negara ni telah dijajah hampir 500 tahun. Islam masuk ke Malaysia ini Ustaz bukan dengan jalan Quran dan Sunnah, daripada pedagang-pedagang. Dan pedagang yang masuk itulah baki agama dia. Pedagang-pedagang ni mai daripada mana? Daripada Yaman, daripada Hadramaut, daripada Iran. Semua mai. Sunnah ni adalah bahagian 50-an Ustaz. 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Baru masuk 2000, hampir baru 40 tahun aja sunnah Ustaz. Ustaz harap orang boleh dengar apa Ustaz kata. Oh dahsyat. Ini dia punya postmortem, kita naik ketak pula. Dia postmortem macam tu. Tetapi dia kata, Ustaz, kena sabar Ustaz, kena sabar terang. Saya kata betul lah, kena sabar. Ustaz tahu apa jadi kepada Ibn Taymiyah? Pada hari dia menerangkan apa makna akhlak Islam, apa makna tauhid Islam, hari dia terang, sampailah dia habis umur. Di mana Ustaz dia habis umur? Dalam penjara. Kenapa Ustaz? Beratus tahun umat percaya itu agama. Tiba-tiba orang ini datang menerangkan sesuatu yang orang kena buat perubahan yang besar. Orang tak pernah dengar hadis. Tapi ikhwan, adakah itu akan menjadi penyebab kita berdiam? Tidak juga. Kita tetap memberi penjelasan satu demi satu, supaya umat ini nampak sunnah Rasulullah, mengetahui masalah umat tahu. Tetapi juga kadang-kadang ubat ini ikhwan, pesakit tak mau makan. Kadang-kadang saya mau ubat sedap macam strawberry, pergi Cameron Highland lah, jangan main klinik. Tak ada ubat strawberry. Sisa strawberry ada lah, ubat strawberry tak ada. Ubat ni dia kena bagi pahit sikit, nak bagi darah elok sikit, nak kena makan sikit, ada sukatan dia. So kadang-kadang kata Ibn Taymiyah, kalau awak perlu rendam umat, awak rendam. Kalau awak perlu tenyih umat, awak tenyih. Kalau perlu awak hempak umat ke tanah. Pendek kata, hilanglah kekotoran umat itu.
Tapi ingat, kalau awak rendam, risiko dia macam rendam. Kalau awak tenyeh daki umat, risiko dia senang. Kita nak tenyeh kola baju kan. Siapa pernah basuh? Saya dulu pernah basuh selok jin. Malam bau minyak tangan, lemah basuh selok jin. Patutlah orang tua duk maki. Orang tua kata, dajal ini selok elok-elok, duk dah tak pakai jin, mampu aku. Betul, duk tenyeh selok jin tu boleh terkelok satu tangan tu. Hak budak pakai seronok lah selok tu lasak. Ni hak orang tua nak cuci ni. Tu dia duk kena tenyeh malam tidur. Adiklah. Ya begitulah. Masing-masing risiko ambil risiko. Tapi ikhwan, memberi penjelasan itu adalah satu amanah. Apa dia Nabi sebut? Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Tapi yang kamu tahu, balighu anni, sampaikan anni daripada aku. Yang kita nak sampai pada umat dari Nabi. Itulah ikhwatul iman. Buku tak baca lagi. Tajuk dia, pasal dia susah nak masuk corner ni kan. Dia cari jalan mana nak masuk corner ni. Tajuk dia perarakan maulud Nabi. Perarakan maulud Nabi. Yang heboh dalam internet, saya kata macam terpusam lah, macam marah sangat. Itu satu kronologi yang panjang. Jadi kalau Allah bagi kepada saya masa, kesempatan, saya akan tunjukkan. Saya boleh tunjuk dalam bentuk gambar ni bagaimana perarakan itu bermula, zaman bila dia bermula, dan zaman kita, dan bagaimana perubahan itu. Dan nanti antum tengok, antum katalah, saya kalau bertanya apa ini, antum sebutlah apa antum nak kata. Orang sufi di Lebanon, macam mana dia sambut maulud Nabi? Dia ambil pisau cucuk pipi. Sufi di Lebanon cucuk pipi. Hang nak kata apa itu? Kalau di Malaysia cucuk pipi, hang nak kata apa? Saya tak kata, pamik yang kata. Itu bayang tu. Antum tengok maulud Nabi di Indonesia, macam mana Indonesia. Mereka ada malam esok nak sambut maulud, malam ni mandi maulud. Laki perempuan masuk di bawah ayak bukit mandi. Ya. Dibuat bentuk makanan, diarak pada hari maulud, kemudian percaya makan itu ada berkat, pakat berebut makan seorang sikit, diarak. Kerana itu saya katakan, bukan sambutan maulud, tapi saya katakan perarakan. Perarakan itu tidak berasal daripada Islam. Perarakan, bukan sambutan. Jadi kawan-kawan yang nak marah ni, tak apalah, marahlah, kita demokrasi. Awak mau kita kasihlah. Demokrasi, ambillah bawa mana. Ini demokrasi. Tetapi dengarlah, lihat. Tak salah mendengar, tak salah mengkaji, tak salah melihat. Tengok apa yang ada di India, di Pakistan, apa yang ada di Morocco, apa yang ada paling dahsyat sekali dekat dengan kita, Indonesia. Dan pembawa-pembawa itu berada di Malaysia. Kalau orang boleh pergi ke kubur Nabi hari maulud, Ishba' lana nyanyi macam tu. Pergi ke makam wali pada hari maulud, lepas tu letak tangan di atas makam, kemudian berkomunikasi dengan wali itu. Lepas tu anak murid di belakang duk riak, Ishba' lana menyanyi tu, panggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau awak nak kata ini daripada Rasulullah, itu hak awak. Tetapi saya berhak menafikan itu bukan daripada Rasulullah. Tidak, belum pernah ada Nabi pergi pada mana makam-makam Nabi dahulu, Nabi berhak buat lagu tu. Tidak. Nabi naik sampai Isra' Mi'raj, Nabi jumpa siapa? Nabi jumpa Ibrahim. Awak Nabi tak buat lagu tu? Ishba' lana. Saya kata jangan buat bid'ah itu sampai bid'ah itu. Antum pernah mengaji bab bid'ah kan? Apa kata Imam Syatibi tentang bid'ah? Di mana? Dalam kitab dia Al-I'tisam. Kata Imam Syatibi, bid'ah ini apa dia? At-tariqatu fid din. Dia adalah suatu jalan menyerupai agama.
Bid'ah ni orang tak boleh nak nafi sebab dia mai dalam bentuk agama dan dia diiktiraf agama. Tetapi si pembuat dia, si orang yang terlibat dengan bid'ah, dia akan pakai bid'ah itu beragama secara berlebih-lebihan. Anda kata bid'ah, ini bukan bid'ah. Kata ini tak boleh, siapa kata tak boleh? Antum benda dah serupa macam agama tu nak pergi tarik keluar macam mana? Nah, inilah antum tengok perayaan Maulud Nabi dalam suratan syariat. Orang yang pertama mengadakan Maulid Nabi ini, jangan habaq ke orang lah. Ni rahsia kita lah belajar kan. Ni, jangan habaq ke orang. Perayaan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang mungkar. Saya ingat pengarang kitab ni, time Maulud dia jangan main Malaysia lah. Lagu ni punya dia tulis kan. Boleh babai lah. Orang yang pertama mengadakannya adalah Bani Ubaid Al-Qaddah, yang menamakan diri mereka dengan kumpulan kelompok Fatimiyah pada abad keempat Hijrah. Abad keempat. Satu abad berapa lama? 100 tahun kan? 4 abad. Artinya menisbahkan kepada perarakan maulud ini timbul setelah Nabi mati berapa lama? 4 abad, 400 tahun. Ya, artinya 400 tahun itu telah berakhir zaman salafus salih. Siapa dia? Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama mengaji dengan sahabat, dan ulama lain mengaji dengan ulama yang belajar dengan sahabat. Bukan zaman imam mazhab. Kalau Syafi'i sekurang-kurangnya 150 Hijrah sampai ke berapa? 204 Hijrah. Dalam 54 tahun begitu. Tak ada dah Imam Syafi'i. Dia pun masih pada abad kedua daripada Hijrah. Abu Hanifah tu Nu'man, dia mungkin abad pertama. Dia 90 lebih Hijrah. Imam Malik sampai Imam Ahmad bin Hanbal 200 Hijrah lebih. Masih abad kedua nak masuk ketiga. Tidak terkenal. Maka terkenal oleh satu kerajaan nama dia Bani Ubaid Al-Qadah. Nanti Imam Ibn Kathir dalam kitab dia Bidayah wa Nihayah, dia terang siapa dia Bani Ubaid Al-Qadah ini. Dia terang satu persatu. Ibn Kathir wafat tahun bila? 774 Hijrah. Itu dia. Kalau dia start 400 sampai ke Ibn Kathir setelah 300 tahun dia dapat menyaksikan, dan dia buat dalam buku dia, kita boleh kata macam ensiklopedia, dia buat Bidayah wan Nihayah. Dia senaraikan balik siapa yang mula menganjurkan, bukan daripada Nabi, bukan daripada para sahabat. Mereka ini menisbahkan diri mereka kepada putera Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia berkata mereka ni ada keturunan darah dengan Ali, padahal mereka adalah pencetus aliran kebatinan. Mereka ni puak-puak yang jenis kebatinan, ilmu kebatinan, ataupun sebahagian penulis dia kata kebatilan. Mereka suka kebatinan ni. Nenek moyang mereka adalah Ibnu Dishan yang dikenal dengan Al-Qadah, salah seorang pendiri aliran batiniyah di Iraq. Kemudian penulis kitab kita ini dia buat nota kaki. Dia kata boleh tengok di dalam Al-Bidah Hawliyah, dia bagi muka surat, dia kata boleh rujuk di situ. Para ulama umat, pemimpin dan para pembesar bersaksi bahawa mereka adalah orang munafik zindiq yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Bila ada orang bersaksi bahawa mereka orang yang beriman, bererti dia bersaksi atas sesuatu yang tidak diketahui. Ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ini kerajaan ini, nanti dia akan cerita di bawah ini, daripada kerajaan Bani Ubaid Al-Qadah ni. Dia kata kalau ada orang menyatakan dia bahagian daripada orang Islam, penulis kitab kata berdasarkan tulisan Ibn Taymiyah tersilap. Mereka tidak layak disandarkan kepada Islam, sebab memang budaya mereka ni budaya batiniyah, amalan batin. Saya tak tahu lah ikhwan, antum apa pandangan antum? Katalah saya sendiri, na'udzubillah lah, satu orang pergi ke makam Rasulullah ziarah, tiba-tiba dia buat terkejut, dia buat sengak, dia buat muka masuk dalam macam asam gulubi, keluar balik. Kita kata awak ni darah tinggi naik ke? Tak, dia kata saya nampak Rasulullah keluar.
saya nampak Rasulullah keluar. Kita kata, hang mimpi ke? Kan semalam hang makan ubat terlebih ke? Ada, saya nampak Rasulullah keluar. Rasulullah bagi tahu kat saya nampak ramai orang belakang Rasulullah. Saya tengok, muka macam muka orang Selangor. Tiba-tiba Rasulullah kata kat saya, ni orang ramai ni, tapi yang nampak saya seorang. Tiba-tiba Rasulullah bagi tahu, saya tengok ramai orang di belakang Rasulullah. Saya tanya, siapa dia tu Rasulullah? Rasulullah bagi tahu kat saya bahawa orang di belakang aku ni, aku kasih pada mereka dan mereka kasih pada aku, dan hang pun kena kasih pada mereka. Tak tahu tiba-tiba saya tengok, ni semua geng taklim duk main ni. Tiba-tiba saya balik Malaysia, saya jajah cerita tu. Antum yang dengar ni nak kata apa? Tu dengar ni nak kata apa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kita Malaysia ada berapa Abu Bakar? Abu Bakar Umar, Abu Bakar Juah. Semua pelakon-pelakon tak. Abu Bakar As-Siddiq, ikhwan. Dia adalah imam bagi umat ini. Dia semayang dalam masjid Nabi. Rindunya Abu Bakar, kita baca dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa dia ikhwan? Setelah Rasulullah, manusia yang paling mulia yang dipercayai oleh Ahlus Sunnah adalah Abu Bakar As-Siddiq, berdasarkan hadis Bukhari. Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin makhalila walakin ukhuwatul Islam. Kalau manusia ni, laki-laki sama laki-laki boleh bercinta, maka Abu Bakar lah orang yang aku cinta. Tapi aku hanya sayang dia sebagai ukhuwatul Islam. Ya, satu orang yang bila aku tengok fi suhbati wa malihi Abi Bakrin, aku tengok dia, aku tengok cara dia hidup, yang buat aku seronok, Nabi kata, Abu Bakar. Tapi tidak ada satu nota kaki dibuat. Satu hari Abu Bakar pergi ziarah, tiba-tiba Abu Bakar terdiam. Kan Abu Bakar kena buat keputusan yang besar. Apa dia? Nak perang, orang tak bayar zakat. Dalam hadis Muslim, Umar tidak bersetuju. Abu Bakar kata, aku perang mereka, walaupun mereka pernah bagi zaman Nabi satu macam kita kata iqal, macam katalah satu tali. Mereka pernah keluarkan zakat di zaman Nabi, tiba-tiba mereka tak keluar zaman aku perang mereka. Umar kata, aku tak setuju. Ni nak perang ni, dan Abu Bakar nak iktiraf mereka murtad. Dan makam Nabi dekat dengan Abu Bakar. Kotlah Abu Bakar lalu lintas kot tu, tiba-tiba terdiam Abu Bakar. Nabi buat tangan best lagu tu, teruskan perjuangan. Dan Abu Bakar, ikhwan, sampai bila ikhwan cerita lagu ni nak dilahir perakkan? Sampai bila ikhwan? Sampai bila? Saya di antara orang yang telinga saya tak tahan dengar. Orang tua-tua kata bunting telinga. Pernah tengok bunting telinga? Tak biasa lah. Bunting telinga ni dia nanti nak kembung sikit, macam ada nanah dalam cuping telinga. Orang tua panggil bunting telinga. Bukan ada anak tunggu dia bersalin. Bunting telinga. Nak letak apa pun jadi sakit dah telinga. Dan ini diangkat. Angkat karamah. Oh, jangan main. Sahabat kita pergi ziarah Rasulullah keluar main salam dengan dia. Rasulullah bagi tahu, kata, baguslah awak ni, awak sudahlah. Orang putih kata enough is enough. Sudahlah, ikhwan. Jangan terlebih sangat mengangkat karamah diri sendiri. Sehingga kan orang kata kan, orang putih kalau dia tipu kita, tak nampak dia tipu, kita seronok lagi. Tapi kalau Melayu ni buat gambar tipu, nampak sangat menipu. Anda tengok hantu orang putih dengan hantu Melayu, anda takut hantu mana? Orang putih kalau buat gambar hantu ni, ui, boleh isap rokok terbalik tau, takut. Tapi kalau orang Melayu buat gambar hantu kan, hantu Kak Limah, hantu kampung pisang, kita kata ni apa dia punya hantu ni? Bukan kata hantu tengok gambar hantu pun hantu pening. Mana punya hantu ni? Itu bahasa lah. Jadi kalau kita nak pukul gendang bagi orang menari pun, jangan sampai nampak kawan tu mabuk sangat. Cerita berpatutan. Orang tak pernah komplain Imam Ghazali, tokoh besar dalam Islam, menulis Ihya Ulumuddin. Orang tak pernah komplain Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang buat buku putih tentang Abdul Qadir Jilani, mengangkat cerita-cerita yang benar pasal dia.
cerita-cerita yang orang manakib kepada dia, orang sebut dia begitu, wahai dia bukan begitu. Dikeluarkan Ali Al-Qattani buat buku tentang pembersihan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ihya Ulumuddin, orang membela Al-Imamul Ghazali. Tapi tak ada lah dalam hidup mereka ni Imam Ghazali nak kata semalam aku begitu, semalam aku begini. Tak ada, ikhwan. Pasal itu ikhwatul iman, dia kata kat sini, kalau orang itu menyatakan mereka ini daripada Islam tersilap, mereka ini aliran batiniah. Banyak pertemuan roh dengan roh. Roh ni berjalan jumpa roh tu, roh ni berjalan jumpa roh tu. Macam tu komunikasi. Sehingga kan ikhwan, apa yang jadi pada umat, yang Nabi cakap tu hampir macam tak betul. Hampir macam tak betul. Saya teringat dulu Syekh bercerita tentang haul. Haul ni apa dia ikhwan? Haul. Banyak orang buat majlis haul. Syekh kata haul ini diambil daripada hadis yang sahih, iaitu berkenaan dengan mayat bila ditanam dalam kubur. Ditanam, kan malaikat kata pada orang yang baik, tidaklah kamu seperti tidaknya pengantin. Betul? Ini hadis ada, kita baca kan. Baik, orang ini haul ni apa dia? Dia buat hari perayaan syekh dia. Syekh dia mati, diingat hari syekh dia mati ataupun hari lahir syekh dia. Kadang-kadang dua-dua sekali dia buat. Macam mana dia boleh buat haul masyayikh dia ni? Sebab Nabi kata, malaikat kata kepada orang yang mati itu, tidaklah kamu seperti tidak pengantin. Baik, kita bayangkan dalam bilik itu ada pengantin. Dia pengantin. Kita ni bila pengantin nak main rumah, apa kita buat dengan rumah kita? Ada orang biar labah-labah buat sarang situ. Dah orang nanti bersih rumah, cat rumah, buat kenuri kenara. Pasal apa? Pengantin. Pengantin. Maka kalaulah orang baik-baik itu mati dan malaikat kata pada dia, tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Syekh kita dah masuk dalam kubur, tidur macam pengantin. Maka kita nak buat apa? Itu yang dia buat haul. Dia buat haul, dia buat kenuri, dia baca yang tu, dia buat yang ni. Pasal dikatakan tidur macam tidur pengantin. Antum pergi Iraq, antum boleh tengok Allahu Akbar, semak perut. Bukan semak jalan, semak perut. Ikhwan, adakah nas macam ni kita nak sandar kepada Nabi? Ya, kita nak sandar pada Nabi. Dan budaya itu dia masuk mai. Macam mana kapal Titanic tenggelam pelan-pelan, dia belayar mai pelan-pelan, akhirnya sampai ke pelabuhan Kelang. Dia bergerak bila? Dia bergerak 100 tahun sudah. Pelan lah, pasal dia sarat. Dia satu kapal yang besar. Dia lalui Indian Ocean, Pacific Ocean, laut yang gila-gila ni. Dia redah pelan-pelan. Akhirnya dia dengan Malaysia hanya ada 5 tahun lagi nak sampai. Dan satu masa dia sampai, kita akan tengok di Malaysia ini ada majlis haul. Dan kemudian disandarkan kepada Nabi. Kita kata Nabi buat dah haul. Memang Nabi tak buat, tapi yang buat ni bukan kecil punya orang. Kita kata itu orang, bukan Nabi, bukan sahabat, bukan imam. Kenapa awak nak taksub sangat? Oi, tengok dia hina ulama. Tengok dia hina ulama. Dia ni Haji Bakir ke Haji Wahab ni semua ni. Dia main lagu tu. Pasal itu ikhwan, menerangkan sesuatu yang hak pada umat penat. Tetapi kita tahu ikhwan, mungkin hari ini kita terang, lagi 2 tahun umat akan nampak apa kita cakap. Tak mesti nampak hari ini. Tak mesti nampak. Masa dulu internet mai, Facebook mai, WhatsApp mai, semua pakai buat Facebook seorang satu. Masa tu orang tahu tak keburukan dia? Tak tahu kan? Adalah pakar-pakar internet duk cakap, pakar-pakar komputer kata jangan layan sangat, dia jadi huruf. Hampa ni jumut lah, hampa tak mau, sudahlah, kan? Lani lepas 5 tahun, lepas 10 tahun, apa orang kata? Bahaya lah. Ya, dulu pakar cakap orang tak dengar. Lepas dah jadi, dia bukan jadi kanser, dia jadi kronik, more than serious. Ya, baru orang iktiraf. Mudah-mudahan hak kita cakap ni macam tu ya kawan. Lah orang Kelantan kata bergeger.
Apa ni kata mak ulut macam teh busam? Apa ni? Dajil betul. Macam dia kata. Orang putih kata now. Tapi satu masa kebenaran akan naik, ikhwan. Orang akan tengok rentak ayak pasang itu. Daripada ayak yang biasa, dia akan lonjak satu ombak. Kalau ombak rindu tak apa. Kalau ombak rindu tak apa. Tapi dia akan lonjak satu ombak bid'ah yang akan menyesatkan umat. Ketika itu umat tak boleh beza di antara sayang Nabi dan ghulu yang dilarang oleh Nabi. Umat akan katakan yang ghulu itu adalah sayang, dan umat akan buta makna cinta yang sebenar kepada Nabi. Dan kisah sahabat cinta Nabi akan hilang daripada muka bumi ni, ikhwan. Akan timbul wali tu sayang macam mana, wali ni sayang macam mana, akan tutup riwayat. Itu saya katakan, ikhwan, kita mengaji fiqh. Mengaji fiqh. Di ujung fiqh mazhab Syafi'i kita jumpa apa, ikhwan? Kita jumpa perkataan Imam Syafi'i yang menunjukkan dia sayang kepada Allah dan Rasul. Apa dia kata? Kalau sekiranya pandangan aku ini tak sama dengan hadis yang sahih, campaklah ke dinding, hancurkan, kerana yang sahih itu adalah mazhab aku. Kenapa dia boleh kata begitu, ikhwan? Kerana tidak boleh ada pertembungan, ta'arud, pertembungan antara sayang kita kepada Allah dengan benda-benda lain. Tak boleh. Mereka ulama besar berfatwa, berbegitu mujtahid lah Imam Syafi'i ini, sampai kita menumpang ilmunya. Imam Syafi'i satu hari dia bela Imam Abu Hanifah, disimpan dalam, ada nota kaki dibuat dalam majmu', An-nasu fil fiqhi ayal Abi Hanifah. Orang kutuk Abu Hanifah, orang kata macam-macam. Syafi'i bangun dia bela. Dia kata an-nasu fil fiqhi, manusia di dalam fiqh ayal Abi Hanifah, kesemuanya menumpang jasa Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah tak buka fiqh, kita tak jumpa fiqh. Orang kritik Imam Malik, orang hentam Imam Malik. Imam Syafi'i bangun dia bela. Dia kata Malik hujjati amam Allah. Malik adalah hujah aku di hadapan Allah. Kerana Muwatta' Imam Malik mempunyai sanad yang paling singkat kalau nak banding dengan sanad Imam Bukhari. Muwatta' Imam Malik lebih dekat kepada Rasulullah. Dia bela Imam Malik. Tetapi di ujung cakap mereka, apa mereka kata? Yang sahih itulah mazhab kami. Apa ini semua, ikhwan? Tapi saya heran. Taklah heran banyak mana kan, tapi heran sikit-sikit je lah. Kenapa kita duk mengaji fiqh, hal ni kita tak jumpa? Salah ilmu fiqh ke? Salah orang mengajar fiqh ke? Should be wrong somewhere. Yang kita duk mengaji fiqh, ini hati-hatilah lah. Kita mazhab Syafi'i, hati-hatilah. Kita macam buat kereta pula, hati-hati di jalan raya. Ya, hati-hati. Sebab kita tak boleh ikut mazhab lain. Kecuali kita ikut mazhab lain ni bila apa? Betul-betul desperate, nyawa pun di ujung tanduk, baru kita. Tu pun ada syarat tukang. Ada syarat, kena ambil uduk macam mazhab lain, kena niat sementara, nanti kita kembali balik kepada mazhab. Kita duk mengaji, kawan, macam tu punya ketat. Lepas tu kita tak nampak antara ketokohan Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, melainkan dibagi tahu pada kita mazhab yang paling teliti adalah mazhab Syafi'i. Mazhab lain depa bagus juga, tapi depa tak apa teliti. Alamak. Abu Hanifah bela Imam Malik, Imam Syafi'i membela Abu Hanifah, Imam Syafi'i membela Imam Malik, Imam Ahmad membela Imam Syafi'i. Tak keluar, ikhwan. Tapi berbeza kalau kita baca sifat salat Albani, sifat salat Nabi Albani. Sebelum nak cerita sembahyang, Albani bongkarkan semua ni dulu. Albani bongkarkan dalam perkataan para imam, suruh meninggalkan apa yang mereka buat bercanggah dengan sunnah Nabi. Ya, imam akidah, imam fiqh, imam tafsir, imam sirah, kalau bercanggah dengan hadis sahih, ikhwan, wajib kita tinggal. Wajib kita tinggal. Wajib kita tinggal, ikhwan. Kalau orang bercerita kat kita, ada satu wali, dia ambil uduk tahun 2002 sampai 2015,
InsyaAllah 2017 baru batal. Kita taklah kata apa-apa itu hak dia. Cuma kita duduk termenung, ya Allah, adakah orang ni lebih baik daripada Rasulullah? Adakah dia lebih baik? Nabi hingga sembahyang ambil uduk, Nabi makan. Apa yang berlaku pada manusia biasa berlaku pada Nabi. Satu wali dia 20 tahun dia uzlah. 20 tahun. Oh, lama. 20 tahun tu bukan dia makan apa, dia makan zikir dia. 20 tahun tak makan apa. Tak mati. Tak kurus. Haji Bakhil pun sakit kan. Apa Labi kata, sampai 3 jam dengan kulit. Mujur Cikgu Murni Mai tu yang nampak sihat sikit kan. 20 tahun tak jumpa isteri, 20 tahun tak jumpa anak-anak. Tak adakah perasaan? Aisyah cerita Rasulullah ni, ketika Aisyah datang bulan haid, Nabi tidur atas riba Aisyah dan Nabi membaca Quran dan Aisyah mendengar ayat Quran Nabi. Aisyah beritahu, aku mandi dengan Nabi. Aku juruh Nabi juruh aku mandi dengan Nabi. Tiba-tiba datang riwayat, siapa mandi suami isteri nampak auratnya, maka rabunlah biji mata. Tu duk pakai cermin-mata orang. Dia pasal duk buat kerja tu. Apa dia ni, ikhwan? Macam mana kita nak iktiraf? Demi Allah, saya tidak mencerca, demi Allah. Tapi macam mana kita nak layan? Macam mana nak layan? Hanya satu benda je kita boleh layan. Kalau kita tak pernah dengar cerita pasal Nabi, kita boleh layan. Tapi kalau kita dengar cerita pasal Nabi, Nabi lapar, Nabi keluar rumah mengharapkan mudah-mudahan sahabat dia ada makanan. Nabi lapar. Tiba-tiba wali 20 tahun tak makan, 20 tahun tak makan daging, 20 tahun tak minum ayam. Dr. Zahir Ilali cerita dalam buku dia A sampai Z betapa dahsyatnya perjalanan orang macam ni. Mereka lebih mulia daripada kekasih Allah. Seumur hidup antu Aisyah ditanya, di mana adakah Rasulullah nampak Allah pada malam Mi'raj? Adakah Rasulullah nampak Allah pada malam Mi'raj? Apa kata Aisyah? Soalan hang ni buat belu rumah aku naik. Hang bertanya aku tentang Tuhan. Aku tak tahu pasal Tuhan, melainkan apa yang Tuhan cerita dalam Quran. Itu ummahatul mukminin ahli syurga, isteri Rasulullah. Tiba-tiba sebahagian orang datang, dia kata Tuhan ada dalam jubah saya. Ya ikhwan, Tuhan ada dalam jubah saya. Tuhan ada kat pokok. Aisyah bulu rumah dia naik, tanya pasal Tuhan. Ahli syurga. Ikhwan, kita kata sudahlah, cukuplah. Kerana itu ikhwan, bila kita mendengar sesuatu daripada Nabi, kita mendengar lain yang bertentangan dengan Nabi, kita memilih Nabi. Kita bukan menolak umat. Tapi seperti kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kalau ada orang yang wajib kita ikut, ketahuilah orang itu hanya Muhammad. Dia takkan jadi orang nombor 2. Dan Allah dalam Taubah ayat ke-100 memuji para sahabat kerana mereka mengikut Rasulullah. Dan Allah memuji orang yang mengikut sahabat kerana sahabat mengikut Rasulullah. Baik ikhwan, para ulama sepakat, ini dia nak cerita beberapa sebab kenapa perayaan Maulud itu perayaan sebahagian ulama-ulama yang dinisbahkan kepada Ahlus Sunnah, mereka membuat sambutan Maulud, tapi dalam suasana yang cara mereka lah dulu, membaca sirah Nabi pada tarikh-tarikh yang dia rasa tarikh itu adalah tarikh Nabi lahir. Tak lebih daripada itu. Baca sirah balik. Macam asal kan, bila main 12 Rabiul Awal, orang buat ceramah aja. Ceramah. Tetapi dia nak cerita kat kita ni, apabila peringatan kepada Nabi itu dia mula daripada step biasa, dia jadi luar biasa. Kalau kita tidak berarak, itu menunjukkan tak sambut Maulud. Saya ingat dulu Pulau Pinang pernah kata tidak ada perarakan. Bukan tak ada sambutan, tak ada perarakan. Dia keluar macam-macam ayat, negeri komunis lah,
Kita sensitif lah, kita main daripada sana. Negeri komunis lah, apalah. Anda tengok, ada para asatizah kata dengan saya, dia kata, Syekh, enta jangan sangat duk marah orang buat peradakan maulud. Kita boleh terima dengan syarat dia tidak beribadat. Dengan syarat dia tidak beribadat dengan hari maulud. Saya katakan, katalah saja, saya kata ni spekulasi sajalah, harap tak ada siapa report lah, saja katalah kerajaan Malaysia tahun ini menyatakan tahun depan kita tidak akan berarak, cuma ada sambutan biasa-biasa aja. Agak-agak time tu apa nak jadi bila tak ada perarakan? Dia boleh terima keadaan kah? Ataupun dia, alamak, apa dah jadi dengan kita ni? Astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dah tak sayang kat Nabi ke? Kalau kondisi itu wujud, ikhwan, artinya perarakan itu dia sekadar adat kah? Kita telah beribadah dengan dia. Kita telah beribadah, ikhwan, dengan hari maulud, telah beribadah. Kan sebagai contoh kan, kalau kita iktiraf benda tu sunat, awak iktiraf dia sunat, artinya apa? Awak boleh buat, awak boleh tinggal. Kalau awak rasa nak buat, awak boleh buat. Tapi kalau ada orang tinggal yang kata puasa hari Khamis itu sunat, kekalkanlah puasa tu dalam suasana sunat. Hari tak sihat, tak puasa. Hari tak ada apa-apa, kita puasa. Pasal itulah sifat puasa sunat. Pasal dia bukan puasa wajib, dia puasa sunat. Tapi saya selagi larat saya nak buat, itu hak awak. Tapi awak tak boleh cerca orang. Kalau orang tak buat, orang semain subuh tak baca kunut, awak jegir dia. Yang tak semain terus tak apa. Macam saya ingat dulu satu pakcik kita, saya kata, aku pantang mereka ni, subuh tak baca kunut. Adakah subuh tak baca kunut? Pada aku tak semain terus tak apa. Begitu. Ada satu pandangan kita yang ni kepala otak ni, dia terpandang silap. Kalau betul sunat, kekalkanlah dalam suasana sunat. Sambut maulud, menyambut kelahiran Nabi, sambutlah. Tapi tidak semesti kita berarak. Kita tak mesti berarak. Tak ada arak, boleh sambut maulud Nabi, sirah Nabi. Tiap-tiap hari Senin buat kuliah sirah. Macam Nabi tiap-tiap hari Khamis mengajak muslimat. Mengajak tiap-tiap hari Senin. Puasa. Kita ni hari besar ni, hari Nabi ni, saya hari Senin, saya kok mana pun sebulan sekali saya nak cuti. Saya nak puasa, saya nak buka puasa, saya nak abang kat anak-anak bini saya, nak puasa tiap-tiap hari. Berat sebulan, dalam sebulan tu 2 minggu duk cuti, tiap-tiap minggu dia bagi cuti terus lagi. Kait nak abang hari Senin ni hari besar, pasal hari Muslim. Nabi ditanya pasal apa suka puasa, Nabi kata zalika yauma wulidtu, hari itulah hari Isnin, hari aku lahir dan wahyu turun pada aku. Tak ada riwayat menyatakan hari itu aku ditabal menjadi rasul. Hari Isnin, sejarah yang besar. Tapi kita terlupa hari, kita mencari tarikh. Dia nak cerita kepada kita ini, ikhwan. Yang pertama apa dia? Perayaan Maulud Nabi. Ini semua bahasa dia adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sedikit pun keterangan dan ilmu tentang itu. Ya betul, ikhwan. Kita kadang-kadang kita tanyalah. Ada soalan saya tanya pada kawan-kawan. Yalah, tak boleh tanya lagu tu. Tanya lagu Tri salah pula. Tanya lagu tu tak boleh pamit. Baik. Perayaan Maulud Nabi ni, perayaan perarakan ini, dia termasuk ibadah ke maksiat? Saya tanyalah soalan itu. Perarakan Maulud ni, dia termasuk ibadat ke maksiat? Saya tanyalah. Saya tanya pun kepada kawan sunnah juga, tapi dia marah dengan saya lah. Tapi kalau sunnah marah-marah pasal rumah tangga lah Pak Meh. Cakap rimau. Biasa. Dalam rumah tangga berkelahi tak biasa. Saya pun meraihkan kawan-kawan sunnah yang berbeza pandangan dengan saya, meraihkan. Tetapi kita adalah satu keluarga besar. Perarakan itu ibadat ke maksiat?
Kalau awak jawab perarakan maksiat, memang tak boleh buat lah. Itu ibadat, maknanya ada pahala. Maka saya bertanya soalan kedua, awak setuju tak dengan saya? Ada tidak di dalam pemikiran Islam ini satu ibadat yang Nabi belum terang kepada kita cara buat dia? Kalau dia ibadat, Quran kata kepada kita, ya ayyuhar rusul balligh ma unzila ilaik. Nabi, sampaikan ke semua. Kalau perarakan itu satu ibadat, saya nak tanya pada awak, seumur hidup Nabi dan para sahabat ada tak perarakan? Tidak ada. Awak nak kata Rasulullah wafat tak menerangkan satu ibadat? Oh, dia kata, Syekh jangan tanya lagu tu, Syekh. Kita tanya lagu tu akan marah, ha? Tapi nak bagi tak marah, terus saya tanya, kalau dia ibadat, mungkinkah Nabi tak ajar? Kalau dia ibadat, mungkinkah Nabi tak tahu? Apa kata Imam Ibn Kathir ketika membahas ayat 39, 38, 39 suratul Najmi? Inilah perkataan yang kita dengar selalu. Kalau kita pergi pada tafsir Ibn Kathir, akan jumpa perkataan ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau awak iktiraf itu satu kebaikan, nescaya umat dahulu akan mendahului awak. Tapi tak ada, maka dia bukan. Sebab tak mungkin ibadat ini Nabi terlepas daripada menerangkan. Kerana al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan apa kata Imam Malik? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaruha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Lianna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Imam Majishun kata sami'tu Malikan yaqul, disimpan dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Syatibi. Siapa buat satu bid'ah dalam ibadah dan dia pandang bid'ah itu baik, dia tak sedar telah menuduh Nabi Muhammad pengkhianat dalam menyampaikan risalah. Tak boleh, kawan. Pasal itu kita kata bid'ah ni, kalau nak kata ada bid'ah hasanah, kita hanya boleh kata satu saja, dia dalam hal urusan dunia kita, bukan dalam urusan ibadat. Ibadat tak boleh ada bid'ah hasanah, ikhwan. Nanti Nabi akan terkena tak menyampaikan agama dengan betul. Bila Nabi nak wafat, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna. Allah kata sempurna, cukup nikmat, dan dia redha cara hidup macam ni. Sampai Imam Malik kata, apa yang menjadi agama di zaman Nabi itulah agama, apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi, dia bukan agama. Disokong oleh hadis Bukhari, hadis Muslim daripada Aisyah, siapa buat satu benda bukan daripada Nabi, ditolak. Siapa cipta reka bukan daripada Nabi, ditolak, ikhwan. Semua ni khazanah ilmu ni kita nak letak tangan, ikhwan. Maka atas satu orang itulah, bila dia tengok semua khazanah ni, dia nak, apa kita kata, dia nak susun balik ni macam mana, dia nak letak kaedah. Saya berpandangan Ahlus Sunnah juga berpegang dengan satu kaedah, apa dia? Apa-apa yang tidak menjadi ibadah di zaman Nabi dan tidak diibadahi oleh para sahabat, kita tidak patut beribadah dengannya. Kita tak patut beribadah, kerana mereka lebih tahu makna ibadah. Kerana itu sistem dia, ikhwan. Sistem dia. Ada, kalau ada buku Syekh Sabit yang bernama apa? Fiqh Sunnah, bacalah muqaddimah. Apa kata Syekh Sabit? Muqaddimah itu apa Syekh Sabit kata. Dan kalau antum ada satu buku yang menarik, buku ni nak sebut nama pun takut juga, nama dia, jangan habaq ke orang lah, jangan tulis lah, ingat gitu je. Tajuk buku ni antum pergi cari di kedai. Tajuk buku dia, Sufi dan Tasawuf berasal daripada Buddha. Jangan habaq ke orang, jaga baik, ini rahsia. Dia buku tebal macam tu, kajian doktor mengkaji, disusun daripada hukum karma. Apa itu hukum karma? Susun satu persatu. Apa yang menjadi intipati kepada agama, disusun satu persatu. Satu persatu dia susun. Di akhir tu dia cerita apa dia ta'rif. Antum baca muqaddimah buku ini, muqaddimah dia, apa dia kata. Sangat menarik. Tentang perkembangan agama itu berkembang macam mana. Syekh Sabit nakal benda yang sama, tapi Syekh Sabit tulis dulu daripada doktor kita ini. Kesemua ini, ikhwan, boleh dibaca. Dr. Hilali, Dr. Zahir Hilali,
Pakistan, doktor dia, PhD, menulis satu persatu dibongkarkan. Jadi kerana itu ikhwatul iman, juga kita kena pohon pada Allah. Apa dia? Hidayah, ikhwan, hidayah. Saya teringat Ustaz Abdullah Iraqi kata kat saya kata kat dia, kata Ustaz, awak payah sangat orang kita nak menerima. Kadang-kadang boleh Arab, kadang-kadang boleh Arab, boleh baca kitab Arab, tapi siapa nak terima ni susah. Kata Ustaz Abdullah Iraqi ke saya, dia kata ilmu ini bukan saja dia ilmu, tetapi dia juga memerlukan hidayah. Ya, cuba kita hayati surah Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini turun kat Nabi 55 tak silap saya, Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dahsyat ayat ni, ikhwan. Kita renung ayat ni, jantung kita boleh terasa, boleh rasa. Allah kata sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta. Dalam hidup kau Muhammad ada orang yang kau kasih Muhammad, kau tetap tak boleh sampaikan hidayah pada dia. Ya ikhwan, hidayah ini kata Allah, yahdi man yasha, barang milik aku. Hidayah ilmu. Pasal itu Nabi kata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah sayang pada kamu, Allah bagi kamu faham agama dia. Dan Nabi kata wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Hadis Bukhari daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi kata aku boleh bahagikan ilmu, Nabi boleh menyampaikan, tapi Allah yang menganugerahkan faham, bukan aku. Kadang-kadang satu hadis diriwayatkan oleh satu imam hadis, tapi bila ada dua orang dia faham tak sama. Boleh faham tak sama, ikhwan, tetapi bila jadi bala mesti kembali pada tunjang yang satu. Yang ni susah. Pasal itu mazhab ada banyak, kerana kefahaman, kerana bahasa Arab, kerana riwayat, kedudukan riwayat. Sangat menarik, Syekh Utsaimin menulis 7 sebab kenapa ulama khilaf. Ada terjemahan Melayu, antum boleh cari tengok. 7 sebab kenapa ulama khilaf. Dia senaraikan satu persatu. Tetapi bila berlaku perbalahan, mesti kembali kepada sumber yang satu. Kita ada wahdatul masdar, sumber yang satu, tunjang yang satu, Quran dan Sunnah. Dilihat dari segi kualiti hadis, lafaz dia, oh subhanallah, subhanallah, ikhwatul iman. Macam mana nak letak hadis-hadis macam tu? Kadang-kadang tak dapat, ikhwan. Kita nak orang tu faham, tapi Allah kata la tahdi man ahbabta. Orang yang kau kasih, kau tak boleh bagi dia faham. Kita faham, kadang kita faham. Kadang-kadang orang kata kepada kita, patutlah hang jadi lagu ni, hang mengaji tak habis. Betul? Hang mengaji tak habis. Hang mengaji mana? Lain pada taklih, hang pergi mana? Dia ada tak pergi tak mana, dia pergi kelitin kot turun mengaji. Hang mengaji tak habis. Itu bahasa kepada kita. Tetapi secara ilmu, kita boleh membuktikan. Kita buat ini, kita tak buat ini, kita tolak ini, kita terima ini kerana hadis yang ada. Kerana hadis yang ada. Kita berhati-hati dalam selawat. Pasal apa? Kerana sahabat sendiri bertanya hal selawat pada Nabi. Kita tak berani buat selawat. Mainlah selawat apa pun, kita tak berani cipta kelebihan. Kerana kelebihan milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya menumpang kurnia Tuhan. Kerana kita takut. Lafaz Aisyah sebut itu, man ahdatha, man amila. Belakang dia sama, depan dia berbeza. Siapa beramal, siapa mencipta, di belakang dia sama, fahuwa rad. Dan lafaz Imam Ahmad, man sana'a, siapa buat, mereka ai mardud, ditolak. Tak payah tunggu akhirat, dunia ditolak. Pasal apa? Syarat diterima amal, iman kepada Allah, ikhlas, dan ikut cara Rasulullah. Tak rugi apa, ikhwan. Allah bagi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, dia kata, ikhwan, khulafa ar-rasyidin dan para sahabat Nabi lainnya, bersama mereka tak pernah mengadakan peringatan Maulud Nabi dan tidak pernah mengajak untuk melakukannya.
padahal mereka adalah sebaik-baik umat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dia buat nota kaki kedudukan hadis ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Itulah nota kaki ni penting, ikhwan. Tadi dekat masjid, tadi saya singgah masjid, ada kitab Ihya Ulumuddin 5 jilid dalam bahasa Arab tadi. Saya ambil satu, saya tunjuk kat Abang Adi. Kita Abang Adi, kita tengok kitab Ihya Imam Ghazali. Kita kena baca kitab para ulama dengan jujur, baca. Dalam Ihya tu tadi dekat masjid betul. Setiap hadis yang ada dalam Ihya itu dinota kakikan. Kebetulan saya cerita kat Abang Adi tadi, ada satu hadis yang ada dalam Ihya tu, diguna pakai oleh satu Al-Fadil juga. Itu berkenaan dengan kalau kita masuk majlis ilmu dalam masjid ke surau, ustaz tengah mengajar, kita jangan buat tahiyat, kita duduk. Okey, kita duduk. Sebab apa? Memang betul ada hadis suruh kita tahiyat zaman Nabi, orang dengar khutbah, betul. Tapi hadis itu hadis awal, dia kata. Hadis itu hadis awal. Dalam ilmu hadis yang ke belakang ini lebih apa? Lebih valid daripada hadis yang awal. Dia bawa lah hadis itu. Nabi kata, siapa yang duduk majlis ilmu lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Lebih baik daripada ziarah, bukan 100, 1000. Lebih baik daripada 1000 rakaat. Duduk majlis ilmu lebih baik daripada ziarah 1000 orang sakit. Dan lebih baik daripada menyaksikan 1000 jenazah. Lepas tu sahabat bertanya, Abi Zar bertanya, ya Rasulullah, adakah duduk majlis ilmu seketika lebih baik daripada baca Quran? Nabi kata, bergunakah Quran melainkan dengan ilmu. Artinya kedudukan majlis ilmu tu besar. Jadi bila kita masuk majlis ilmu, tiba-tiba orang duk bercakap, berdasarkan hadis ni, kalau kita buat 1000 rakaat majlis ilmu lebih baik. Ni kita buat 2 rakaat gitu. Duduklah. Dia kemudian saya teringat tadi, saya ambil Ihya. Saya kata kat Abang Adi, mari kita tengok. Bila ditulis dalam Ihya, dia buat nota kaki. Dia buat nombor 8 kecil, dia buat nota kaki di bawah. Dia kata sesungguhnya hadis ini sanad dia terlalu lemah. Sanad dia terlalu lemah. Kalau Albani dia kata palsu, terlalu ni kira masuk kategori palsu. Baik. Tinggal apa, ikhwan? Benda ni bukan besar, tak besar, kecil saja. Tapi kena ingat, kanser start dengan kecil, baru jadi kanser. Sikit je. Memang orang isap okok dua kotak sehari dia start dengan sebatang. Dia sikit je. Sikit je. Mana boleh start isap okok bagi 20 batang terus, tak menyawa lah dia. Sikit-sikit lama-lama dia jadi bukit, jadi kanser, tak ada mengaji sunnah, meninggal. Saya katakan, kenapa tidak amanah? Kita sebut hadis ni ada di dalam Ihya, dan para pentahqiq telah mentahqiq hadis ni dengan hadis yang dhaif. Manakala hadis Imam Muslim, hadis Tirmizi yang menyatakan Nabi suruh sembahyang tahiyatul masjid itu lebih sahih daripada hadis ni. Itu saja. Tapi ikhwan, bila dia tak berjalan, dia akan jadi begitulah. Dia akan jadi begitu, ikhwan. Baik, Nabi suruh berpegang dengan cara para sahabat. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Pegang erat-erat dan gigit dia dengan gigi gerhamu, dan jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam agama, kerana setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini dah nak bukit satu dah. Ini nama dia selok soal jawab. Saya tanya, antum jawab. Apa dia, ikhwan? Saya ambil hadis ni. Hadis ni, ikhwan. Hadis ni kalau kita tengok nota kaki, dia kata sahih, riwayat Abi Daud, Ahmad, Tirmizi, Darimi, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah Al-Hakim, disahihkan dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Hadis ni daripada Irbad Ibn Sariyah. Sajalah kita menguji bahasa kita, ikhwan.
Ini pun jangan habaq ke orang lah. Bahasa kita ha? Nabi kata iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum ni kalau kita terjemah Melayu, hati-hati, waspada, awas, jaga diri kamu elok-elok. Muhdatsatil umur, dengan banyak umur ni kata jamak daripada amrun, dengan urusan di luar sana. Muhdatsah pun jamak, iaitu yang direka-reka, terlalu banyak urusan di sana. Kamu kena hati-hati. Di sana no, banyak benda yang direka-reka. Dia bukan satu, dia umur banyak benda direka, dibuat-buat. Kamu kena hati-hati. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsah, kerana yang depa duk reka banyak-banyak tu, Nabi kata bid'ah. Semua rekaan, semuanya ciptaan tangan. Wa kulla bid'atin dalalah, semua ciptaan tangan itu sesat. Okey, agak-agak ikhwan, masa Nabi bagi peringatan macam ni ke sahabat, dia bagi peringatan dalam bab apa? Sebab sahabat pernah kahwinkan apa? Talqih, kan? Pendebungaan tu kan? Apa Nabi kata? Hampa lagi tahulah daripada aku. Hampa lagi tahu. Itu hadis Imam Muslim. Agak-agak lah hak ni Nabi kata kat tu lah. Nabi tengok orang duduk pendebungaan kan, ini pertanian. Nabi dengan muka merah padam, Nabi kata hati-hati dengan rekaan-rekaan ni semua ni, dia akan menyesatkan kamu. Ingat rekaan ni semua adalah bid'ah. Yang bid'ah tu masuk neraka. Tak makan terus orang harap kurma. Tak makan orang harap kurma. Saya kata wallahi ikhwan, meminta hidayah kepada Allah supaya kita faham bahasa Nabi. Kita hari nak belajar faham Nabi ikhwan, supaya Allah buka dada kita ini, hati perut, boleh faham bahasa Nabi. Sebab Nabi mengiyakan hamba Allah tu, ya, kamu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi apa yang Nabi sebut di sini? Nabi nak sebut tentang sunnah dia, jangan direka-reka. Dia apa dia bawa? Baik, apa yang saya nak uji antum, ini periksa awal sempena awal tahun ini. Baik, antara perkataan Nabi kullu bid'atin dhalalah ni dengan perkataan Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atani, bid'ah ada dua, terpuji dan tercela. Nabi kata semua bid'ah itu adalah sesat. Mari kita uji kemampuan kita ikhwan. Pertama, Imam Syafi'i kata bid'ah ada dua, terpuji dan tercela. Nabi kata semua bid'ah adalah sesat. Baik, kalau disuruh kita buat pilihan, kita nak takrif bid'ah macam ni ke macam ni? Kalau disuruh pilihan, sebenarnya dalam bab ni tak perlu pilih, saja saya katakan. Agak-agak ikhwan, pada tahap yang pertama ni, berapa orang boleh buat? Tu jangan main-main. Kalau kail panjang sejengkal, jangan pergi mengai tengah laut. Bukan kata tak dapat ikan, terlepas dengan panci-panci tu. Pada perkataan ini sahaja, kalau kita suruh memilih antara perkataan umat dengan perkataan Rasul kepada umat, umat akan fail daripada awal. Tapi sebenarnya perkataan Imam Syafi'i tak perlu kita pilih. Sebab Imam Syafi'i menyatakan bid'ah ada dua, satu terpuji, satu tercela. Yang terpuji apa dia? Yang terpuji ma wafaqal kitab was sunnah. Apa yang selari dengan Quran dan sunnah, dia terpuji. Bid'ah ni dalam ibadat, tak mana yang selari. Maka semua bid'ah di dalam ibadat tercela. Tapi semua bid'ah dalam hal urusan dunia yang tak bercanggah dengan asas agama, dia dipuji. Macam mana? Contoh yang paling mudah sekali, tadilah pokok kurma tadi. Nabi kata hampa lebih tahu daripada itu. Tetapi ikhwan, ketika kita nak ambil definisi manusia biasa dengan perkataan Rasul, kita nak bagi masuk dalam acuan tu ikhwan, ketak satu badan. Kita telah dianggap melakukan satu jenayah yang tak dapat dimaafkan. Jangan main-main, tak boleh maaf. Walaupun zaman ni kata bagilah peluang kedua pada saya. Bukan kata peluang kedua, peluang 100 pun orang boleh bagi.
Boleh bagi. Selama insan ni tak syirik ke Tuhan, berpeluanglah manusia tu berubah. Cuma polis suruh dia menyanyi tu nakai sikit je lah. Ambil kesempatan. Nak pergi dengar konsert kena bayar duit, masuk lokap nyanyi free lah. Itu saja. Tapi peluang manusia tak ada apa. Kalau satu orang tu kena tangkap kerana dadah, tidak aib ikhwan, tidak aib. Bukanlah maksud saya dadah tu najis negara kan. Tetapi tak ada lah sampai awak pintu taubat ditutup untuk awak. Tak ada ikhwan. Tetapi Nabi kata apa dia? Inna kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ahadin. Bohong pada aku tak sama dengan bohong sama-sama hampa. Siapa bohong kat aku satu tempat duduk dalam neraka. Nabi jamin orang tu masuk neraka. Ya ikhwan, satu benda aja boleh membuat orang tu berubah daripada neraka ke syurga. Taubat kepada Allah dan kembali pada sunnah Rasulullah. Pasal itu ikhwan, jadi apapun dalam hidup kita, datanglah gelombang macam mana pun, pertahankan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ahlu sunnahlah kamu walaupun kamu seorang. Ingat nah, ahlu sunnahlah kita. Apa yang sepakat dengan Quran dan sunnah, sepakatlah dengan kita. Pertahankan ahlu sunnah ni walaupun kita seorang-seorang. Ya, ahlu sunnah lah kita, dengan disiplin dia, dengan cara dia, dengan apa sekala pun. Baru baca dua, dia duk ada 15. Dia penulis kita kata lebih bukan 15, 14, lebih kurang 14. Dia nak bagi hujah-hujah kenapa sambutan maulud dalam bentuk perarakan itu tidak wajar kita buat. Tapi kalau ada orang nak buat, hak dia lah. Cuma pada hemah kita tak sertai lah. Maka tak ada orang boleh memaksa kita. Tapi dia baru bagi dua. Yang pertama dia kata sebab tidak ada keterangan Allah menyuruh kita ikut Nabi, dan Nabi uswatun hasanah, dan Aisyah bagi tahu apa yang Nabi bagi tahu. Siapa mereka-reka satu benda, ditolak. Yang kedua, dia kata sebab tidak terkenal di zaman Nabi. Dia setelah 4 abad hijrah baru terkenal. Yang ketiga, dia nak ceritalah nama orang yang pertama yang buat majlis ni, dan bagaimana dia ambil majlis itu, dia pekait dengan hadis-hadis. Dan ulama hadis pula dari segi mengkritik hadis itu macam mana. Jadi saya katakan, kalau kita mengaji dengan dada yang terbuka ikhwan, sangat menarik. Kalau kita mengaji dengan emosi, dengan taksub, di semua cari pasal. InsyaAllah kita sambung lagi sekali ikhwan. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Mengenai salatnya Allah turunkan dan perintah kepada manusia, adakah benar daripada 50 waktu setelah diminta oleh Rasul, jumlah waktu salat dikurangkan kepada 5? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Tetapi secara lafaznya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam bab Isra' dan Mi'raj. Itu perkataan yang ada di antara Nabi dan Nabi Allah Musa alaihi salam. Hanya Allah maha mengetahui. Sangat tawaduk Nabi bila dia kata pada Nabi Allah Musa alaihi salam, aku sangat malu. Nabi kata, aku sangat malu. Dan 50 itu akan diganjar, 5 itu akan diganjari dengan 50 waktu. Hadis itu hadis yang sahih. Jadi secara zahirnya saya katakan dia ada, memang ada sabit.
Dalam surah apa diceritakan mengenai bab salat? Dalam surah An-Nisa ada, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu ayat yang memfardukan kepada kita tentang salat. Dalam surah Hud ada. Dalam surah Hud Allah menceritakan tentang waktu-waktu yang kita kena sembahyang. Cuma rakaat sembahyang diceritakan di dalam hadis. Dalam surah Hud Allah ceritakan tentang ada sembahyang pada waktu malam, ada sembahyang pada waktu siang. Itu ada dalam surah Hud. Dalam surah An-Nisa tadi difardukan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu difardukan kepada orang mukmin mawquta, secara waktu-waktu. Maknanya kefarduan salat dan waktu salat itu wujud berdasarkan nas Quran. Cuma ta'yin waktu, ini zuhur, ini asar, itu wujud di dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi melakukan salat malam tak lebih 11 rakaat, tapi ramai juga laku lebih daripada tu. Adakah dikira rujuk pada Quran dan Sunnah? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Dalam Sahih Fikih Sunnah jilid yang kedua, dibawa pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah menyatakan hadis dalam bab witir, dalam bab sembahyang witir itu jilid kedua, Ibn Taymiyah menyatakan Nabi, Aisyah cerita Nabi sembahyang malam dengan bacaan yang panjang. Jangan ditanya antulihinna wa husnihinna, kau jangan tanyalah panjangnya, kecantikan rokok, i'tidal sujudnya. Apabila subuh nak masuk, maka Nabi akan berwitir. Syekhul Islam Ibn Taymiyah di antara orang yang juga memberi pandangan, kerana dalam hadis ini dia menyebut Nabi mula berwitir apabila subuh dah nak masuk, maka menyebabkan para ulama berbincang, sembahyang malam tu kita boleh buat berapa rakaat pun, bila dah nak masuk subuh tutup dengan witir. Itu di antara pandangan umum. Maka Ibn Taymiyah di antara orang menyatakan, siapa nak sembahyang lebih daripada 11, dia boleh. Sebab di atas lisan Nabi, Nabi tak menetapkan rakaat, cuma di atas perbuatan Nabi 11 rakaat. Maka umat, selagi mana Rasul tak tutur dengan dia punya mulut, maka umat tak sah ambil satu ketetapan. Tetapi apabila berlaku perbalahan, umat kena tengok perbuatan Nabi. Sebab dalam bentuk lisan dah tak ada. Sunnah dikatakan perkataan, perbuatan dan takrir, pengiyaan Nabi. Itu di antara benda disebut dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Kerana itu ulama-ulama hadis, ikhwan, mereka suka sebelah, tetapi mereka tidak membantah orang buat lebih daripada sebelah. Tetapi apabila berlaku perbalahan, mesti kembali kepada Rasul. Maka bila kembali pada Rasul, kita akan jumpa 11 ataupun 13. Itu sahaja. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustaz, sifat cemburu yang diperlukan oleh Islam dalam rumah tangga. Minta penjelasan Ustaz tentang hadis Abi Daud. Ada cemburu yang disukai oleh Allah. Wallahu ta'ala alam. Allah sendiri itu cemburu. Dalam hadis sebut Allah cemburu. Allah cemburu bila tengok orang buat dosa. Cemburu sangat. Jadi cemburu dalam rumah tangga ni kena ada lah, ikhwan. Tapi orang Melayu kata cemburu tu jealous lah kot. Dan jealous, cemburu, lebih kalau bercakap hidung berpeluh, dia kata tu tanda cemburu lah. Saya wallahu ta'ala alam, ikhwan, satu rumah tangga ni, di antara benda yang besar dalam rumah tangga ni ialah letak kepercayaan pada pasangan masing-masing. Itu nombor satu. Nombor satu. Sebab kalau kita tak percaya kat pasangan kita, ikhwan, banyak akan berlaku sumbang dalam rumah tangga. Nampak macam manis muka, mungkin dia boleh cakap, tengok bini aku bagus depan, belakang dah aje.
Dia boleh cakap macam tu. Demikian ada isteri. Orang bercakap, ayo lelaki hang duk pergi kerja balik malam macam mana? Saya pun tu Allah nak percaya. Bila itu start ada, ikhwan, rumah tangga kita drop daripada awal. Kita takkan berjaya. Letak percaya. Percaya ni apa dia, ikhwan? Percaya ni orang putih panggil trust. Trust kan? Belief. Tak apalah panggil apa pun tak apa. Tapi percaya ni apa dia? Dalam hati kita tak ingat dia akan khianat kita. Kita start macam tu rumah tangga kita. Pasal tu Nabi kata apa? Bila nak kahwin, tengok rupa parah dia. Oh, mai mata lagu ni, kening lagu ni, muka lagu ni, hang percaya tak? Kok orang percaya, jangan kahwin daripada awal. Tengok keluarga dia, tengok zuriat dia, tengok harta dia. Nak tu antum, kalau bini kaya lebih ke ataupun laki kaya lebih ke, itu laki duk buat ni, nak pinjam 50 boleh tak? Dia duk start dah. Kemarin 50, orang ni 50. Dia tak percaya. Tak percaya. Dia akan jadi hartaku, hartaku, harta hang, harta hang. Kongsi. Kongsi, ikhwan. Bukan kongsi raya. Hidup ni satu kongsi. Jadi kita nak cemburu tak cemburu ni, ikhwan, kita tengoklah. Kalau yang maksiat itu, bukan kata tak cemburu, kita takkan reda. Takkan reda. Suami buat maksiat, bini buat maksiat, takkan reda. Abang, saya dengar kata abang duk keluar dengan perempuan ni. Dah aku pergi meeting. Okey, boleh faham meeting. Dia bos aku driver. Habis anak buat macam mana? Aku driver, dia bos. Habis anak suruh aku jadi driver, tak bawa bos. Habis aku nak bawa siapa? Abang boleh bawa bos, tapi bos tak boleh duduk satu kereta dengan abang. Habis aku nak bawa apa? Bawa steering berjalan macam orang gila tu. Itu boleh difahamkan. Tapi sebagai isteri, kata kat suami abang, kalau katalah dalam hidup abang ni, abang berkenan kat perempuan kedua lain daripada saya lebih redha abang kahwin daripada abang buat dosa. Itu bukan cemburu. Itu apa dia? Itu adalah akidah. Daripada abang nak buat maksiat dengan perempuan tu, Allah laknat abang, baik abang kahwin. Walaupun saya telan tu, tapi saya lebih redha abang tidak bermaksiat pada Allah. Itu bukan cemburu. Itu betul lah, itu betul. Yang tak mau ni dia usung anak orang, usung sana, usung sini. Satu masa akan kahwin, satu masa tu tak main lagi. Kami kenal dulu. Tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Lebih-lebih rumah tangga di akhir zaman, wanita itu memainkan peranan yang begitu banyak, ikhwan. Banyak sekali. Ustaz, setahun saya di Penang, ada 4 buah masjid yang ikut sunnah Nabi. Bolehkah Ustaz bagi tahu di PJ? Oh, saya tidak tahu. Yang saya tahu satu masjid yang saya duduk pergi tu masjid apa? Masjid dekat Ampang tu. Mustaqim. Kan? Alhamdulillah, seronok semayang situ. Ustaz Hashimi jadi imam besar situ. Alhamdulillah. Adalah di sini masjid yang kalau antum pergi waktu subuh macam Mekah dan Madinah. Macam Mekah dan Madinah. Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Ustaz Hashimi imam bertauliah lah. Dia balik Madinah. Warak dia warak. Tengok dia malu saya. Yang saya tahulah itulah. Dan saya semua suka pergi situ, semayang situ, baca khutbah di situ. Ustaz, ada ulama-ulama menyatakan siapa yang menyampaikan dakwah manhaj salaf ini adalah Wahabi. Kita perlu patuh kepada Allah dan Rasul, ulil amri. Jadi perlukah kita orang awam bersetuju? Alah, kalau ikhwan, kalau secara bahasa orang kata pada kita pun tak setuju Wahabi ni, kita pun tak ada Wahabi ya. Tapi kita kata demikianlah. Kalau tak kunut Wahabi, kalau tak tahlil Wahabi, kita minta umat ni semak balik. Sebab ini semua kitab Al-Majmu' Mazhab Nawawi 22 jilid dia ada, bahas satu persatu. Siapa tak kunut, apa dalil dia. Siapa tak talqin, apa dalil dia. Bahas panjang lebar. Kalau yang bercakap macam ni orang awam, kita boleh maklumlah.
Tapi kalau bercakap lagu ni Al-Fadhil, kita kata back to the knowledge, kembali pada ilmu. Ya, kembali pada ilmu. Audah ilal as, kembali pada asal. Tak ada istilah tu. Tak ada istilah tu. Cuma begitulah kita pun. Kadang-kadang orang tanya pasal Wahabi ni, kita kata apalah, tukang Wahabi tukang lah Wahabi lah pula, ikutlah. So, kalau orang kata awak Wahabi, saya tidak Wahabi. Kewajipan kita mengikut Quran dan Sunnah. Tapi orang kata awak Wahabi, apa hati orang, dia nak kata apa dia kata. Cuma satu nama yang dibuat oleh orang. Ini Raja Abdullah mati kan, jangan habaq kat orang lah. Raja Abdullah mati. Allah, ikhwan, macam mana kita nak buat? Kita mengidamkan satu masa nanti dalam Malaysia ni. Mungkin cerita yang saya ingat ni satu benda yang sangat berbahaya dari segi undang-undang. Tapi satu harapan, nanti satu hari nanti, ikhwan, kita akan menyaksikan dalam Malaysia ini, urus jenazah ini antara orang besar dengan rakyat biasa sama di sisi Allah. Satu hari nanti, ikhwan. Hari ini masih ada perbezaan kasta. Kan anda tengok raja ni bukan kata raja kapur, raja dunia. Dia khadimul haramain, dia berkhidmat dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Kekayaan minyak dia ni bilion ke trilion ke berapa lion tak tahu. Kekayaan dia. Nak tahu dia kaya tak kaya, tu tengok dia boleh pergi buat apa, payung dekat apa, Masjid Nabawi kan. Payung tu keluar dalam majalah Ahlan wa Sahlan, Mujtama' pun keluar. Harga payung tu, satu payung tu dekat $1 juta. Harga dia, dengan dia punya remote control semua, berapa batang tiangnya dia ada. Kaya tak kaya, ikhwan? Kaya, lebih kaya daripada Ismi Ulam Raja dan Zadik Segar Raja. Cukupnya kaya. Khadim Haramain, ikhwan, duduk dalam istana. Allahu Akbar. Tiba-tiba pada hari dia mati, ikhwan, jenazah dia diletak hanya di atas pengusung 4 orang angkat tu, letak atas lantai, tak ada pun diselimut dengan kain surah Yasin Mekah ke apa ke. Semayang Allah, dia diurus secara sunnah, dan dia balik bertemu Allah sebagai hamba Allah. Benar dia raja, benar dia raja. Bila? Masa dia hidup. 90 tahun dah umur dia raja, keturunan raja. Hari ini dia balik bertemu Allah. Cuma ada apa? 2 batu nisan dan tanah merah. Rakyat datang bukan sikit, ikhwan. Saya harap inilah di antara benda yang saya boleh cakap. Kalau saya boleh cakap, di bulan 2 ni saya ada perbincangan dengan majlis fatwa. Saya harap ini di antara benda yang saya nak katakan bahawa memerlukan perhatian para ulama mengislahkan negara ini, mengislahkan kembali, supaya benda-benda yang bercanggah dengan sunnah ni sedikit demi sedikit dipotong. Kita tahu tak boleh buat satu hari, tapi mungkin 1 tahun ada satu perubahan kembali pada sunnah. Tahun depan pula jangan percaya pada sumpah. Manusia mati kerana ajal, bukan kerana kena sumpah. Pasal banyak sangat kan, bawang putih, bawang merah jatuh dalam telaga, bukan mati jadi ikan. Oh, saya nak lagu tu mati jadi ikan, tak kena saya kubur. Lepas tu dah tersilap pergi makan ikan, mak dia tanam jadi pokok. Bila nak kena soal ni? Tak ada. Siapa aja? Bawang putih, bawang merah. Derhaka mak jadi setanggang, jadi ketua batu, tak masuk neraka. Kan anak aku setanggang, ada tengok? Kalau Indonesia dia panggil maling kundang. Okay? Jadi burung gagak. Burung gagak terbang. Dah hidup derhaka mak, mati jadi burung. You can fly. Apa punya tembiarang ni? Pasal apa? Inilah, ikhwan, dibayangkan kita, jangan derhaka mak bapak, nanti jaga baik-baik, mati jadi burung. Budak-budak takut jadi burung kan? Kita bawa perubahan kepada umat sedikit demi sedikit, ikhwan. Satu hari kita akan tengok bagaimana diuruskan. Saya tahu benda tu bukan benda yang boleh dibuat dalam sekelip mata,
tetapi kita dah merdeka 58 tahun, 57 tahun. Mesti ada satu lonjakan untuk fahamkan umat apa itu sunnah, fahamkan umat, ilmu diterangkan. Dan saya ingat tak semudah itulah kan, orang kita sampaikan, orang nak dengar, tak semudah tu. Tetapi peluang nak duduk dengan orang besar-besar ni bukan datang selalu pamer. Kena bantai, kena report polis baru boleh jumpa. Kalau tak report polis tak jumpa. Semoga Allah bagi pada kita ikhwan satu nikmat. Kita tak ada kuasa, tapi kita boleh supply sunnah kepada orang. Hak awak lah nak mendengar, tetapi ingat, kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala esok, Allah akan tanya, hang buat ibadat ni ikhlas ke kat aku? Ikhlas. Ibadat hang buat ni ikut Nabi aku tak? Kalau ikut, kita selamat. Hanya Nabi akan beri syafaat kepada kita, ikhwan. InsyaAllah ya khan, wa ila liqa, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.